Bayangkan Anda hidup di sebuah negara yang mana kalau curi susu Anda kena penjara 6 bulan. Tapi kalau kena tuduh rasuah berjuta-juta ringgit, cukup bayar balik separuh dan terus bebas macam tiada apa-apa yang berlaku. Inilah realiti yang tengah jadi di Malaysia sekarang. Dan yang terbaru, kes timbalan Ketua Bahagian Bersatu Segambut Adam Radlan Adam Muhammad menjadi bukti yang nyata. Kes ini bukan sekadar kes mahkamah biasa, tetapi membuka banyak persoalan tentang integriti sistem keadilan kita, layanan istimewa untuk golongan elit, dan betapa mudahnya duit berjuta-juta boleh dibersihkan dengan satu cek bayaran. Hari ini kita akan bongkarkan dalam video ini satu kontroversi ini, dan percayalah, makin kita selongkar, makin banyak persoalan pelik yang akan timbul. Salam sejahtera semua dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Baru-baru ini Adam Radlan dibebaskan daripada 12 tuduhan rasuah dan juga pengubahan wang haram selepas dia membayar kompaun sebanyak 4,1 juta ringgit. Tuduhan asalnya, jumlah rasuah sekurang-kurangnya 6,7 juta. Ditambah pula dengan permintaan suapan tambahan sekitar 6 juta. Kalau kita kira duit rasuah yang dikaitkan dengannya boleh mencecah lebih 12 juta ringgit. Tetapi peliknya dia hanya bayar 4,1 juta ringgit dan selesai. Bebas. Rafizi Ramli, ahli Parlimen Pandan yang memang terkenal suka untuk mendedahkan hal-hal panas macam ini, terus menyindir dalam media sosial. Katanya ini bisnis yang paling untung. Dapat 6,7 juta, pulangkan 4,1 juta. Ada lagi baki 2,6 juta. Margin keuntungan 39% tanpa perlu buat apa-apa. Bayangkan betapa pedasnya sindiran itu. Seolah-olah rasuah kini sudah menjadi macam bisnis yang halal. Ada untung rugi, siap boleh kira margin lagi. Mari kita imbas balik pula tuduhan yang asal. Adam Radlan dikaitkan dengan proyek Jana Wibawa, satu skim yang memang sejak awal penuh dengan kontroversi. Dia didakwa meminta suapan antara 3,5 hingga 7% daripada nilai proyek melalui seorang pengarah syarikat MIA Infrastructure and Energy Sdn Bhd. Selain itu, dia dituduh menerima RM500,000 untuk membantu syarikat dapat surat kelulusan proyek membina jalan bernilai 47,8 juta di Perlis. Tidak cukup dengan itu, ada juga pertuduhan dia menerima 4,1 juta daripada dua individu lain untuk proyek Jana Wibawa, dan satu lagi kes di mana dia minta 2 juta ringgit daripada sebuah syarikat untuk proyek yang sama. Bayangkan jumlahnya. Ini bukan rasuah tepi jalan. Ini adalah rasuah mega yang boleh ubah hidup 3 keturunan sekurang-kurangnya. Kesemua tuduhan ini sepatutnya membawa hukuman yang berat. Section 16-E Akta SPRM 2009 jelas kata kalau sabit kesalahan maksimum 20 tahun penjara dan denda 5 kali ganda nilai suapan ataupun minimum RM10,000, mana yang lebih tinggi. Ditambah lagi dengan pertuduhan pengubahan wang haram lebih 3 juta ringgit di bawah Akta EMLE. Kalau ikut undang-undang atas kertas, ini kes yang boleh buat seorang merengkok lama di dalam penjara. Tetapi akhirnya semua hilang begitu saja selepas satu representasi peguam tawar untuk membayar kompaun dan pendakwa raya pun setuju. Apa yang awalnya disebut PNAA, yaitu dilepas tanpa dibebaskan, pun akhirnya menjadi pembebasan penuh sebab kompaun sudah dijelaskan. Senyap-senyap, tiba-tiba selesai. Rafizi terus menambah garam ke luka dengan perbandingan yang cukup pedih. Katanya rakyat biasa yang mencuri susu pun boleh kena penjara 6 bulan. Tetapi apabila VIP, kerabat atau kroni pemimpin besar dituduh dengan kes berjuta-juta, cukup hanya bayar balik dan bebas macam tak ada apa-apa. Malah Rafizi cabar sinis. Kalau ada rakyat biasa lepas ni dituduh mencuri susu, beritahulah dia. Sebab dia nak tolong cari peguam untuk buat representasi sama. Pulangkan balik susu yang dicuri dan mohon dibebaskan. Nah,
Memang pedih tetapi betul. Apa yang Rafizi coba sampaikan ialah sistem kita jelas ada dua darjat. Satu untuk orang biasa, satu lagi untuk golongan elit. Dan ini bukanlah kes terpencil. Kalau Anda masih ingat, sebelum ini ada kita dengar tentang kes anak tiri Najib dalam skandal 1MDB, yang juga dikaitkan dengan penyelesaian melalui pembayaran. Kini, kes Adam Radlan pula. Malah Rafizi sendiri mengaitkan bahwa Adam Radlan ini sepupu kepada menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin, bekas Perdana Menteri. Persoalannya, adakah hubungan darah dan kedudukan politik memberi kelebihan untuk tutup kes? Lagi ironi apabila Perikatan Nasional, parti yang selalu melaung-laungkan perjuangan Melayu dan anti rasuah, tiba-tiba diam apabila kes melibatkan orang dalam kelompok mereka sendiri. Bukankah ini satu hipokrasi yang terang-terang? Di sudut yang lain, Rafizi juga membidas kerajaan Madani. Katanya kerajaan ini suka melaungkan slogan bantras rasuah, tetapi realitinya kes macam ini tetap berlaku di bawah pentadbiran Perdana Menteri yang kononnya paling lantang menentang rasuah. Kalau slogan jadi gah tapi tindakan longgar, akhirnya rakyat nampak bahwa retorik anti rasuah hanyalah tinggal kata-kata semata-mata. Lebih membimbangkan, kata Rafizi, sudah ada tren baru di Malaysia. Kes rasuah besar tidak lagi dibicarakan habis-habisan, sebaliknya diselesaikan melalui pembayaran balik. Kalau inilah jalannya, maka message yang disampaikan kepada rakyat ialah rasuah itu bukanlah lagi satu jenayah yang besar, sebaliknya ia sekadar pelaburan. Kalau ditangkap, bayar balik sebahagian, dan bebas. Sekarang mari kita masuk kepada persoalan kontroversi yang wajib kita bincangkan. Adakah Malaysia sedang cipta satu sistem di mana rasuah dijadikan perniagaan paling menguntungkan? Pikirkan, seorang yang didakwa mengambil berjuta-juta, tapi akhirnya hanya pulangkan sebagian untuk menutup kes, malah masih ada baki duit yang boleh digunakan. Jika perkara ini berterusan, apa message kepada penjawat awam, kontraktor, ataupun ahli politik yang lain? Bukankah mereka akan nampak rasuah sebagai risiko yang kecil tetapi pulangan yang besar? Kalau rakyat biasa tertekan dengan kos sara hidup, dengan hutang, dengan harga barang naik, mereka akan rasa marah melihat bagaimana elit politik boleh main dengan sistem undang-undang. Dan disinilah persoalan yang lebih besar. Adakah undang-undang kita sebenarnya dibuat untuk melindungi rakyat biasa atau untuk memberi laluan keluar kepada mereka yang ada kuasa dan juga pengaruh? Bukan itu saja, kita juga kena tanya, di manakah ketelusan dalam keputusan membenarkan kompaun ini? Siapa yang buat keputusan untuk setuju? Apa asasnya? Adakah SPRM, peguam negara, atau ada tangan-tangan gaib di belakang tabir? Kalau semua boleh selesai secara diam-diam, bagaimana rakyat mau percaya kepada sistem? Kalau betul serius mau lawan rasuah, sepatutnya kes macam ini dibicarakan sampai habis, supaya semua bukti, semua saksi, semua dokumen dibentangkan di mahkamah. Itu barulah keadilan yang telus. Tetapi bila jalan pintas macam ini yang dipilih, orang akan mula berpikir, adakah ini keadilan atau cuma sekadar kompromi politik? Dan lebih ironik lagi, di saat rakyat disuruh berjimat, membayar cukai, terima kenaikan harga barang, ada pula golongan elit yang seolah-olah dapat lesen kebal apabila kena tuduhan rasuah. Adakah ini yang dimaksudkan Malaysia Madani? Adakah ini gambaran negara yang kononnya mahu bebas daripada budaya rasuah? Atau adakah kita hanya menyaksikan satu lagi episode lama, politik, kuasa, dan uang yang terus mengatasi undang-undang? Jadi sahabat-sahabat semua, persoalan panas yang saya ingin lontarkan kepada Anda semua. Adakah Anda rasa dengan kes Adam Radlan ini, Malaysia sebenarnya sudah menghantar message bahwa rasuah bukan lagi jenayah, tetapi sekadar perniagaan yang ada kos operasi dan margin keuntungan? Adakah ini petanda bahwa perjuangan lawan rasuah hanya tinggal retorik politik tanpa keberanian untuk betul-betul membersihkan sistem? Dan kalau perkara ini terus berlaku, apalah nasib negara kita 10 tahun
dari sekarang. Inilah yang kita perlu renungkan bersama. Sebab kalau rakyat terus diam, golongan elit akan terus buat apa saja dengan keyakinan yang mereka boleh selesaikan kemudian dengan duit. Jadi, adakah Anda rasa case ini hanya kebetulan atau sebenarnya satu pola yang sudah lama berakar dalam sistem kita? Tinggalkan pandangan Anda sebab saya yakin perbincangan ini bukanlah sekedar tentang seorang individu yang bernama Adam Radlan, tetapi tentang masa depan negara kita sendiri. Dan dengan itu, kita tutup perbincangan kali ini. Kalau Anda rasa pendedahan ini membuka mata, jangan lupa untuk tekan like, share, dan subscribe juga sebab kita akan terus mengulas isu-isu panas dan kontroversi macam ini. Ingat, kalau rakyat terus senyap, maka yang berkuasa akan terus bersuara untuk kepentingan mereka. Kita jumpa lagi di dalam video yang seterusnya dan percayalah kawan-kawan, kontroversi di Malaysia ini memang tidak pernah berhenti. Salam sejahtera semua, salam perjuangan dan salam reformasi. Sekian sahaja, terima kasih semua.